Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Piyu Rahmat dalam rancangan Ummati Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, walaupun kami tidak melihatmu, tetapi engkau hidup di dalam hati kami. Masya-Allah, tabarakallah. Hari ini saya direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan seorang tokoh yang sangat masya-Allah luar biasa. Merupakan tokoh Ma'al Hijrah bagi peringkat Negeri Sembilan dan penyandang tokoh Sayyidatina Aisyah peringkat wilayah persekutuan. Merupakan ilmuwan yang cukup dekat dengan kita, mendapat PhD pada umur 43 tahun. Dan sekarang saya berada di Madinatul Huffaz. Kita nak tengok dan kenal dengan tokoh ni. Saya bagi salam insya-Allah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya-Allah, subhanallah, Piyu ke? Ya, saya menonton. Inilah dia tetamu kita, Datuk Dr. Ustazah Hafizah Musa. Oh, masya-Allah. Subhanallah, terima kasihlah Piyu datang. Terima kasih, terima naik semangat rasa. Saya lagi naik badan. Naik badan. Ustazah, masya-Allah sihat Ustazah. Alhamdulillah. Ustaz sihat Ustazah? Ustaz pun sihat. Ustaz pun tahu Piyu nak datang. Seronoknya saya, masya-Allah. Itulah. Ya. Ustaz nak tanya sikit ni. Ini tempat Madinatul Huffaz, betul? Betul Ustaz. Masya-Allah, tadi nampak masa nak masuk tadi ada macam pembinaan Ustazah. Oh, yang itu adalah Madinatul Huffaz fasa yang kedua. Dah naik, Ustaz nampak kan? Dah naik 4 tingkat. Masya-Allah. Projek juta-juta juga Ustaz. Projek Ummah, bukan Ustazah secara peribadi. Dan itu adalah maknanya nanti kita nak pisahkan, nak asingkan pelajar wanita, pelajar puteri dengan pelajar putera. Untuk fasa pertama ni Ustazah, berapa lama dah Ustazah? Dah 4 tahun Ustaz. 4 tahun dah. Dah grade, maknanya pelajar yang SPM dah masuk IPT, IPTS, IPTA, alhamdulillah. Alhamdulillah, kira lewatlah saya Ustazah sampai sini. Asal sampai kan? Asal sampai, alhamdulillah. Lepas ni nak susun ceramah Ustaz kat sini ni. Segan kita Ustazah. Masya-Allah. Ustazah, ni penonton nak tanya Ustazah pasal integrasi. Apa makna di sebalik integrasi tu? Okey, integrasi tu maknanya adalah gabungan. Bila kita sebut kurikulum, bila sebut sekolah tahfiz bukan hafazan saja. Maknanya ada akademik. Sebab tu saya kata tadi kan, ada ambil SPM kat sini, ya, ada kurikulum, ada kepimpinan, ada kitab turas, ya, dan tahfiz sendiri. Subhanallah. 5. Jadi 5 dalam 1. Doalah Ustaz, bunyi macam banyak kan, tapi alhamdulillah Allah bagi kami ada tenaga pentadbir, ya, ada asatizah, guru-guru yang masya-Allah pengorbanan mereka tu luar biasalah Piyu, ya. Ustazah berkhidmat di sini juga, macam mana mengajar juga? Ustazah di sini hari Rabu malam, kemudian waktu cuti, dan Ustazah terlibat sebagai maknanya jawatan kat sinilah, penasihat Mahat Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz. Suami Ustazah pengerusi. Oh, suami Ustazah pengerusi di sini. Sini ada guru besar. Ada mudir lain pula. Ada mudir lain pula. Maknanya buat organisasi yang tersusun cantik, kemas. Sebab nak menjalankan amanah ummah. Ya, Madinatul Huffaz ni adalah wakaf ummah. Ustazah hanya menguruskannya, ya, dan minta doalah supaya Allah berikan kesihatan dan kemampuan. Mana tahu Ustazah, daripada menonton kita ramai-ramai ni ada yang nak infak ataupun berharta. InsyaAllah, silakan. Masya-Allah, tengok ya kan. Ya, ni tiang bangunan, dinding segala ni, ini adalah benih jariah ummah kepada kami. Semua ni ada penama tiang-tiang ni. Ada penama dia Ustazah? Ada, ya, tapi Allah lah yang Maha mengetahui. Betul. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Ustazah, soalan Ustazah Saya tak nak ganggu masa Ustazah sangat. Sebenarnya Ustazah nak ajak Piyu ke rumah sebab Ustaz dah menunggu kat rumah. Kalau macam tu Ustazah, saya lagi seronok mengganggu masa Ustazah. Jadi soalan tu nak tunggu kat rumah ke kat sini je? Elok kat rumah Ustazah. Kat rumah. Kat rumah. Belengah Ustazah. Boleh. Jadi Piyu jemput ke rumah. Rumah Ustazah tak jauh, dekat je. Senang kami pun nak berulangkan untuk menguruskan tahfiz. Jom Ustaz. Rasanya Dr. Azhar dah standby dengan makanan juga tu. Alhamdulillah. Kita dah hello-hello. Ya Ustazah. Okey, jom Ustaz ya. Dia dah tak rasa benda tu berat. Jadi susah juga nak kata yang sangat berat, sebabnya akhirnya kita akan rasa macam masya-Allah, malu nak sebut itu sebagai ujian yang berat. Kita nak mulakan benda baik, tak apa, saya boleh je ceramah walaupun seorang.
Masya Allah, tabarakallah Ustazah. Terima kasihlah sudi jadikan saya tamu Ustazah. Ya, terima kasih Ustaz datang. Sama. Ya. Ustazah, sebelum apa saya nak sampaikan salam mak saya kepada Ustazah dengan lafaz Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mak sihat ya Ustaz? Alhamdulillah. Bila mak saya pun tengok Ustazah ataupun tonton Ustazah, maksudnya Ustazah ni dah level legenda lah. Sebab lama dah dalam dunia dakwah. Cuma Ustazah sebenarnya ramai tertanya-tanya. Bilakah mula Ustazah ataupun siapa yang mencetuskan gerakan dakwah Ustazah Nur Hafizah Musa? Kalau nak ikutkan, mula-mula terlibat dalam alam dakwah ni masa balik daripada habis belajar degree di Jordan. Ya, bermula dengan maknanya pergi belajar, mengajar kelas-kelas fardu ain. So alhamdulillah bila dah balik daripada Jordan, dia masuk maknanya memang masya-Allah sibuklah Ustaz. Masya-Allah. Kurang lebih berapa tahun dah Ustazah dalam dunia dakwah ni? 25 Ustaz, alhamdulillah. Bolehlah jubli apa ya 25 Jubli perak. Jubli perak. 25 tahun Ustazah. Ya betul, alhamdulillah. Saya percaya Ustazah 25 tahun. Apakah mehnah tribulasi yang paling berat Ustazah lalui sepanjang 25 tahun yang barangkali Ustazah, ya Allah cukup sampai sini barangkali? Cuma Ustazah ni kan jenis macam ni tau. Walaupun benda tu ketika mana berlaku tu sangat berat, tapi kalau Ustaz tanya sekarang, Ustaz tak rasa benda tu berat. Jadi susah juga nak kata yang sangat berat, yang sangat berat. Sebabnya akhirnya kita akan rasa macam, Masya Allah, malu nak sebut itu sebagai ujian yang berat. Tapi apa yang boleh Ustazah kongsikan adalah dari sudut pengurusan masa. Itu memang buatkan Ustazah tersandar. Sebab tanggungjawab sangat banyak. Anak masa tu setahun seorang Ustaz. Nah, lepas tu Ustazah bekerja sebagai pensyarah di Universiti Teknologi Malaysia. Pada makna dalam tempoh 25 tahun tu ada beberapa tahun yang Ustazah rasa Ustazah memang depression. Depression sampai tahap kena jumpa dengan doktor, kena dia taklah sampai psikiatris kan, tapi maknanya kita kena minta konsultasi dia. Akhirnya kita bertemu dengan jawapan kalau kita stres dengan banyak tanggungjawab, banyak tekanan, kembali kepada membetulkan niat. Masya Allah, refleksi diri, muhasabah diri sangat membantu perjalanan seorang pendakwah saya rasa untuk kita tu sentiasa berada pada landasan yang betul. Masya Allah, sangat besar pengorbanan dan perjuangan Ustazah. Tapi betul lah, kadang-kadang dulu punya ujian mungkin berat, tapi lepas kita semakin dewasa, semakin matang, kita rasa tak ada apa-apa Ustazah kan. Cuma Ustazah, jujur kata melalui sifat keibuan, bila kita pandang anak kita rasa ralat. Allah, sikitnya masa dia dengan aku. Betul Ustaz, sebab anak-anak Ustazah tu daripada lahir. Daripada lahir bersama-sama, seolah-olah mereka tu dah bersama-sama dalam perjalanan dakwah mak dan ayah dia. Memang banyak juga episod-episod air mata. Sebabnya bila anak yang sulung tu masa tu usia dia baru tingkatan 1, tingkatan 2, dia yang cakap, dia kata, Umi, boleh tak Kak Long nak bercakap dengan Umi? Maknanya kita tak boleh menyalahkan luahan dia. Dia luahkan dari sudut, dia kata Ustazah pun kena memahami juga. Jadi mereka tu berharap supaya Ustazah juga tidak menekan sangat dari sudut maknanya semua nak yang terbaik kan. Sebab apa? Mereka nak kita raikan, mereka juga bertolak ansur. Masa mereka pun kita dah ambil. Ustaz kira sebagai seorang pendakwah macam tu Ustaz. Masya Allah, banyak kita kata mutiara kata yang kami pendakwah muda ni Ustazah kena ambil dan kena catat supaya jadi bekalan kami di masa depan. Ustazah, kami ni pendakwah muda. Apa perbezaan dakwah dahulu dengan dakwah sekarang Ustazah? You tahu dulu kan kita menanti orang datang. Macam tu. Sebab pada fasa Ustazah dulu tu, fasa yang awal. Jadi kadang-kadang katalah program start pukul 1 tengah hari, kita sampai pukul 12.45, satu suku. Seorang datang. Berapa ramai AJK yang kata, Ustazah minta maaf, Ustazah minta maaf. Tapi masa tu seolah-olah maknanya kita sebagai pendakwah kita berikan nasihat pula, motivasi kepada penganjur ni. Tak apa, kita nak mulakan benda baik, tak apa, saya boleh je ceramah walaupun seorang. Banding dengan sekarang, masyarakat punya kesedaran terhadap program dakwah sangat tinggi. Peimarahan masjid kalau tak imarah orang marah. Betul. Kan orang marah bagi sumbangan tapi masih tak imarah. Masya Allah, sekarang ni gerakan dakwah ataupun kereta api dakwah ni laju dah Ustazah kan? Betul. Apakah nasihat Ustazah pada adik-adik kalau sana, orang-orang di luar sana yang dia kata, aku bukan Ustazah, tapi nak berdakwah juga tapi rasa rendah diri Ustazah?
Sebenarnya kan Piyu, bila kita terlibat dengan dakwah, itu adalah kebaikan untuk diri kita juga. Setiap perkataan yang kita sampaikan kepada orang lain, itu adalah tanggungjawab dan beban yang kita pegang. Jadi bagi ustazah, cabaran sebagai pendakwah, ya, apa saja yang kita tahu kebaikan, balighu anni walau ayah, mulakan langkah pertama baru kita akan sampai kat puncak. Dengan batas pengetahuan yang kita ada, walaupun kita rasa tak banyak mana, ya, tapi kita mulakan, kita sampaikan, ya, insya-Allah itu akan menambah pengalaman kita dan semua itu akan berjalan seiring untuk islah diri kita dan untuk islah masyarakat. Baik Ustazah, bila kita kata program kita ummati berkaitan dengan cinta dan kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya, macam mana Ustazah manifestasikan rasa cinta dan rasa kasih Nabi SAW? Alhamdulillah kan Piyu, bila kita terlibat dengan kerja dakwah ini merupakan tanggungjawab ataupun amanah kelangsungan daripada peranan tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cabaran dunia dakwah juga terlalu besar, fitnahnya sangat banyak. Kalau kita tidak menjadikan sirah Rasulullah SAW sebagai panduan, rujukan, kita mungkin akan kecewa ataupun patah hati di tengah jalan. Ya, tapi bila tengok macam berbezanya Nabi SAW menyampaikan dakwah dengan rintangan, halangan, cobaan. Nabi SAW mencari mad'u. Nabi pergi, kamu nak, kamu suka, kamu tak suka, aku datang bawa kebaikan. Ya, kamu nak alu-alu ke, nak ra'in ke tak ra'in, tapi aku datang bawa rahmat kepada kamu. Jadi bila kita dalam dunia dakwah, dalam alam dakwah ni, kita sentiasa merujuk kepada perjalanan sirah nabawiyah, terutama dalam Nabi menyampaikan dakwah, so kita akan rasa ada kekuatan. Kalau Ustazah boleh, kami juga boleh, insya-Allah. Ustazah, mungkin orang cakap boleh je Ustazah duduk depan TV, pergi masjid ulang-alik, tapi Ustazah hari ini menginfakkan lagi masa Ustazah di hujung kita kata ni dengan ustaz untuk buat Madinatul Huffaz. Yeah. Apakah niat awalnya apabila diwujudkan Madinatul Huffaz? Kita ni akan, maknanya bila-bila masa je akan meninggal dunia kan, ya, tapi kita nak mengkadirkan. Kita nak ada orang yang akan meneruskan dakwah ini, ya, dan kalau anak kita cuma 7 orang. Jadi kita perlukan lebih ramai lagi. So macam mana cara dia? Buat sekolah lah, institusi. Ya, jadi sebab itu kami buat institusi yang kami melayan anak-anak pelajar-pelajar di institusi itu macam anak-anak kami sendiri. Harapan kami kepada anak kami adalah harapan kami kepada pelajar-pelajar tu. Jadi kami nak, maknanya dengan pertolongan Allah nak buah tangan lah, buah tangan terakhir nak tinggalkan, ya, kalau nanti meninggal dunia, maka inilah buah tangan kami. Jadi Ustaz rasa benda tu sangat merawat jiwa, ya, dan ia hanya menambahkan pengalaman kami lah untuk menjadi kurikulum yang kami akan sampaikan kepada masyarakat tentang memanfaatkan hidup untuk ummah. Kadang-kadang ada orang nak mula infak diri, infak harta, infak masa, tapi mereka masih lagi ragu-ragu kadang-kadang Ustazah. Jadi apakah nasihat Ustazah berdasarkan sirah Nabi SAW untuk mereka rasa yakin bahawa infak mereka ni sebenarnya untuk diri mereka sendiri? Kalau kita tengok pada apa yang selalu Nabi berikan panduan kan, Piyu kan, sebenarnya apa yang akan jadi bekalan kita ataupun ada apa yang ada pada kita adalah benda yang kita berikan masa kita hidup ni. Ya, harta kita, tenaga kita, masa kita, dan itu telah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Jadi kita ni tak adalah kata seumur waktu kita kan. Kadang-kadang 5 jam sehari, ya, 4 jam sehari. Jadi hujung minggu. Jadi kita memang kena dalam dakwah ni untuk meletakkan Nabi SAW itu sebagai contoh teladan. Ustazah dah banyak bekerja untuk agama, banyak dah buat untuk agama. Sebenarnya cukup tak Ustazah apa yang Ustazah lakukan ini untuk dipersembahkan kepada Nabi SAW? Kalau itulah soalan Piyu, jawapan Ustazah jauh daripada cukup. Maknanya belum cukup. Sebab yang layak dikatakan bekalan tu adalah fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Selalu saya tanya pada diri sendiri, tentang kerja buat yang aku buat ni tidak ada takwa pun dalam tu. Tentang kerja yang aku buat ni semata-mata mengharap dunia. Tak tahulah, ya Allah yang menghisap, dan kita ni nak buat muhasabah pada diri. Kebaikan yang kita nak pada diri kita tu, itulah yang kita nak kepada orang lain. Nabi SAW mengatakan, tak sempurna iman seseorang kamu sehinggalah dia cintakan kebaikan kepada orang lain seperti mana dia cinta kepada diri dia sendiri. Jadi pendakwah kena pegang konsep tu. Kita cinta diri kita, kita nakkan kebaikan untuk kita, demikianlah kita nakkan kebaikan kepada sahabat-sahabat kita, masyarakat di luar sana, insya-Allah. Ustazah, saya mengucapkan terima kasih kepada Ustazah dan juga pendakwah-pendakwah lama yang telah membuka jalan dakwah ni, yang memudahkan kami untuk menyusul jalan dakwah ni. Moga-moga kami istiqamah Ustazah dan tidak tergelincir di atas jalan dakwah, insya-Allah.
Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha merupakan satu contoh kepada seorang wanita yang alimah, faqihah. Aku tak jumpa orang yang lebih alim, lebih mengetahui, lebih memahami agama ini berbanding Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Inilah tawakal, inilah kebergantungan Sayyidatina Aisyah kepada Rabbul Jalil, bukan kepada orang, bukan kepada manusia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah, tabarakallah. Sepanjang kita berbincang, berbual, berkongsi pengalaman dengan Ustazah Hafizah Musa, Masya Allah, seakan-akan saya melihat ada bayangan, a glimpse of Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Masya Allah, Ustazah mengabdikan diri dengan ilmu dan juga dakwah. Dan ini perkara yang kita rindukan kepada muslimah zaman ini, Ustazah. Yang bukan untuk mengherdik tetapi barangkali untuk muhasabah. Wanita pada hari ini disibukkan dengan kecantikan, disibukkan dengan hal-hal yang sia-sia. Bahkan ada pada mereka yang mencari populariti, mencari pandangan lelaki. Maka saya meminta untuk Ustazah kenalkan kita dengan Sayyidatina Aisyah, Ummul Mukminin, supaya kita boleh mengambil ibrah, pengajaran dan semangat daripada Sayyidatina Aisyah. Bila sebut tentang Sayyidatina Aisyah, Ustaz, kan kita kenal bagaimana puji-pujian para sahabat. Ya, bahkan yang memuji itu adalah golongan laki-laki, sahabat-sahabat yang ternama, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar. Ya, turut memuji bagaimana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha merupakan satu contoh kepada seorang wanita yang alimah, faqihah atau faqihah, ya, yang sangat alim. Maknanya kalau kita tengok bagaimana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang seolah-olah macam duduk di bawah bimbingan tarbiyah Allah dan Rasul. Ya, bagaimana Nabi SAW memberikan, seolah-olah memberikan ilmu itu langsung kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sifat yang ada pada Sayyidatina Aisyah menjadikan dia seorang alimah antara lain ialah kerana sifat ingin tahu. Jadi kalaulah wanita hari ini, ya, PU, ya, ada sifat ingin tahu, ada sifat nak berbakti kepada ummah, ada sifat nak menjadi penyelesai kepada masalah-masalah ummah, ya, sebagai mengambil contoh teladan daripada Rasulullah SAW dan isteri baginda Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, maka ini adalah satu perkara yang sangat kita syukuri dan hargai. Allahu Akbar. Mengingatkan kata-kata seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Zubair bin Awam. Dia kata apa? Aku tak jumpa orang yang lebih alim, lebih mengetahui, lebih memahami agama ini berbanding Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Saya bukan apa, Ustazah. Saya hari ini rasa sebab, rasa sedih apabila mengenangkan kisah Sayyidatina Aisyah yang menunjukkan kualitinya, yang apabila Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menegur, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang membela Sayyidatina Aisyah. Dan kadang-kadang para pendakwah diuji dengan macam-macam ujian, difitnah, diperlakukan dengan teruk, dikatakan bukan-bukan. Dan ada satu kisah yang boleh menjadi penenang jiwa apabila Sayyidatina Aisyah, ibu bagi orang beriman, isteri kepada Rasulullah, pernah difitnah melakukan hubungan yang tidak elok bersama dengan seorang lelaki bernama Safwan. Kisahnya bermula apabila Nabi SAW dan Sayyidina Aisyah keluar bersama dengan para sahabat balik daripada medan jihad, dan Sayyidatina Aisyah tertinggal kalung. Nah, bila tertinggal kalung, Sayyidatina Aisyah pergi mencari kalungnya sendiri, Ustazah, betul? Subhanallah. Dan rupa-rupanya, dikerananya para ulama sebut Sayyidatina Aisyah ni badannya kurus, halus, maka orang tak perasan tak ada Sayyidatina Aisyah di dalam tandu ataupun di atas unta. Ringannya sangat Sayyidatina Aisyah. Dan ada seorang sahabat Nabi bernama Safwan, orangnya duduk yang terakhir sekali, dan dia terlihat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dan pada waktu itu Safwan membawa Sayyidatina Aisyah untuk pulang ke Madinah Al-Munawwarah. Ada seorang bapa munafik, orang jahat, Ubay, orang yang benci kepada Nabi SAW, nampak peluang ini dan dia nak kenakan Sayyidatina Aisyah dan mengatakan dan disebarkan fitnah bahawa Aisyah telah pulang bersama dengan Safwan, mesti ada sesuatu di antara mereka. Masa itu sebenarnya, kalau ikut kata para ulama, ada juga ragu-ragu dalam hati Rasulullah. Ada juga ragu-ragu dalam hati bapa Sayyidina Aisyah, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Dan ketika itu, subhanallah, Sayyidina Aisyah dah tak ada tempat dah boleh mengadu harap, melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka turun satu ayat.
turun surah An-Nur untuk menyucikan, membersihkan Sayyidatina Aisyah daripada fitnah. Dan ketika itu ibu Sayyidina Aisyah kata, berterima kasihlah kepada Rasulullah. Tapi ini jawapan Sayyidina Aisyah. Aku berterima kasih, yakni syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah membersihkan aku. Inilah tawakal, inilah kebergantungan Sayyidatina Aisyah kepada Rabbul Jalil, bukan kepada orang, bukan kepada manusia. Hari ini dalam kita melakukan apa-apa kehidupan kita, apa-apa tindak tanduk kita, maka ketika seluruh dunia memusuhi kita, ingatkanlah diri kita, sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah dengan cerita Sayyidah Aisyah bahawa ketika semua orang mungkin ada ragu-ragu dengan Ummul Mukminin ini, tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang menyucikan dan membersihkan dia. Terima kasih Azah dengar saya celoteh. Ya, alhamdulillah, peringatan untuk kita bersama PU ya. Insya-Allah jumpa lagi Azah. Sama-sama. Para penonton Ummati, insya-Allah kita bertemu lagi dengan tokoh, dengan tetamu jemputan yang lain yang insya-Allah boleh menginspirasikan kita, yang mendekatkan kita dengan Nabi SAW hanya di Ummati. Insya-Allah. Assalamualaikum. Daripada wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, di mana dalam surah Fussilat menyatakan, adakah lagi, siapakah lagi perkataan yang lebih baik selain daripada orang yang menyeru kepada Allah dan Rasul dan beramal soleh dan mengatakan aku adalah daripada golongan orang-orang yang berserah diri. Maka inilah sekadar yang boleh Ustazah lakukan ya, dan sangat berharap kalau maknanya anda boleh bertemu dengan Nabi SAW, yang saya harapkan adalah, ya Rasulullah, tolong mohonkan kepada Allah agar Allah terimalah sedikit amal yang aku lakukan dan jadikanlah aku daripada golongan orang-orang yang telah kau berikan nikmat kepada mereka, iaitu golongan para anbiya, para syuhada, para salihin. Yang kita buat ni terlalu kecil, anda dapat jumpa Nabi pun itu sudah rahmat yang terlalu besar.